Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar unjuran ortografik. Pengenalan kepada unjuran ortografik. Unjuran ortografik adalah satu cara melukis sesuatu objek dengan memperlihatkan dalam 3 arah pandangan yang berasingan, iaitu pandangan hadapan, pandangan atas dan pandangan sisi. Dalam erti kata lain, dalam unjuran ortografik, pada asasnya terdapat 3 lukisan yang hanya menggambarkan satu objek. Jadi di sini pelajar-pelajar diberi satu objek dan pelajar-pelajar kena lukis 3 lukisan, iaitu pandangan hadapan, pandangan atas dan pandangan sisi. Ini dia arah pandangan ortografik. Ini yang bahagian tengah ini adalah objek isometrik. Arah pandangan yang patut dilukis oleh pelajar ialah pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Untuk melukis pandangan atas, kita pergi kepada AutoCAD. Okey, ini adalah gambaran objek yang perlu dilukis. Ini adalah pandangan atas. Ini adalah pandangan hadapan yang dilukis dan ini adalah pandangan sisi yang dilukis. Pandangan atas, pandangan sisi dan pandangan hadapan ini perlu dilukis oleh pelajar berdasarkan objek yang diberi di sini. Okey, bagaimana untuk mendapatkan pandangan atas ataupun plan? Untuk mendapatkan objek di sini adalah hasilnya dari di sini. Objek yang ini adalah di sini. Dan objek ini adalah yang ini. Pelajar boleh lihat ya, bagaimana arah pandangan atas hanya dipandang pada objek bahagian atas saja. Walaupun objek bahagian sisi ini kita nampak daripada mata kasar kita, tapi kita tidak boleh melukis. Hanya arah mata saja. Kalau mata kita terletak di sini, kita hanya melukis pada pandangan atas sahaja. Tidak boleh melukis pandangan sisi ataupun hadapan. Kita lihat pandangan hadapan pula. Membuat pandangan hadapan adalah kalau yang L ini asalnya di sini. Yang kotak segi 4 ini adalah yang ini. Okey, nampak? Melukis pandangan hadapan sama juga melukis pandangan atas. Pandangan hadapan, kita melihat pada arah pandangan hadapan saja. Mata kita tertumpu pada objek pandangan hadapan saja yang boleh nampak pada mata kita. Objek pada pandangan sisi, walaupun kita nampak tapi tidak boleh dilukis. Begitu juga objek pandangan atas. Kita lihat pandangan sisi semula. Pandangan sisi, bentuk L ini adalah di sini. Objek ini adalah yang ini. Okey, pelajar nampak ya. Objek sisi sama seperti pandangan atas dan pandangan hadapan. Kita melukis hanya arah mata pandangan sisi saja. Tidak boleh melukis pandangan pelan. Walaupun daripada sini kita boleh nampak sisi, kita boleh nampak pelan, kita boleh nampak yang ini, tapi tidak boleh dilukis hanya pada arah mata saja. Okey, itu sedikit tentang pandangan atas yang perlu dilukis, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Seterusnya kita pergi kepada konsep unjuran ortografik. Unjuran ortografik mempunyai 2 konsep, iaitu unjuran sudut pertama, unjuran sudut ketiga. Jadi pelajar-pelajar kena faham yang mana satu unjuran sudut pertama, yang mana satu unjuran sudut ketiga. Bila pelajar-pelajar dah boleh melukis pandangan hadapan, pandangan sisi dan pandangan atas, pelajar kena tentukan sama ada soalan mengarahkan melukis dalam unjuran sudut pertama ataupun melukis dalam unjuran sudut ketiga. Perbezaan sudut pertama dan sudut ketiga yang kita boleh lihat di sini. Sudut pertama, pandangan atasnya ataupun pelan di bawah hadapan. Pandangan sudut ketiga, pandangan
tas ataupun pelan di atas hadapan. Kita lihat satu persatu. Pandangan sudut ketiga, pandangan sudut pertama. Kita lihat dulu pandangan sudut ketiga. Sebab pandangan sudut ketiga ini dia lebih mudah sedikit daripada pandangan sudut pertama. Pandangan sudut ketiga, basic yang boleh diingat dalam kepala pelajar-pelajar. Pandangan atas adalah di sebelah atas hadapan. Pandangan pelan adalah di sebelah atas hadapan. Pandangan sisi pula, dia akan ikut hadapan. Dia sentiasa bersebelahan dengan hadapan. Dia ni macam sepasang couple lah. Pandangan hadapan mesti sebelah sisi. Pandangan sisi mesti sebelah hadapan. Begitu juga pandangan atas. Pandangan atas sebelah dia mesti sudut 45 darjah. Sebelah sudut 45 darjah mesti pandangan atas. Jadi pertukaran tempat hanya kedudukan atas dan hadapan saja. Kita lihat pandangan sudut pertama. Okey, nampak Seperti mana yang diberitahu, pandangan sudut pertama, pelan dia berada di bawah hadapan. Kalau pandangan sudut ketiga, pelan berada di atas hadapan. Pandangan sudut pertama, pelan berada di bawah hadapan. Seperti mana yang diberitahu, sudut 45 mesti bersebelahan dengan pelan. Sisi mesti bersebelahan dengan hadapan. Dia adalah couple. Kalau nak letak hadapan sebelah kanan, sisi dia mesti sebelah kiri. Kalau letak hadapan sebelah kiri, sisi dia mesti sebelah kanan. Dia mesti bersebelahan. Begitu juga dengan sudut 45 dan sudut pelan. Seterusnya kita lihat unjuran sudut ketiga. Bagaimana unjuran sudut ketiga ini ditarik untuk menjadi objek ortografik. Unjuran sudut ketiga agak mudah sebab ia dipandang pada arah mata. Apa maksud dia? Kita hanya melihat saja objek. Kalau kita lihat objek di bahagian tengah ini, kita nampak objek ini, inilah objek hadapan. Okey, kita tak payah lagi lihat di bahagian belakang. Okey, ini adalah objek pelan bahagian segitiga. Jadi objek pelan ini bila ditarik, objek ini dibawa kepada objek ortografik. Diletak di sini. Okey, dia akan seiring dengan objek hadapan tadi. Hujung ni mesti berada pada hujung, point mesti berada pada point, point bawah ni mesti berada pada point. Dan sisi mesti pada sebelah hadapan. Unjuran sudut pertama sama dengan unjuran sudut ketiga, tapi kedudukannya agak berbeza. Dan pandangan ianya ditarik juga arah berlawanan mata. Jadi bila mata kita sepatutnya di sini. Tapi objek hadapan dia ditarik di sebelah belakang. Kedudukan ni sebelah belakang. Begitu juga dengan hadapan. Objek ni di sebelah. Ini hadapan, ini hadapan. Yang ini pelan. Objek pelan di bahagian bawah. Objek sisi di bahagian sini. Okey, ni sini sisi. Jadi objek ini dibawa kepada unjuran ortografi. Diletakkan kat sini dan seiring. Point mesti sudut point. Ini adalah sudut 45 darjah. Di mana ni adalah pelan. Bagaimana objek ini terhasil? Okey, kalau kita lihat tadi, objek pandangan sudut pertama di bawah. Pelan dia di bawah. Kalau kita pergi semula pada objek sini, unjuran sudut pertama, pelannya di bawah. Lihat ya. Unjuran sudut ketiga, pelannya di atas. Okey, kalau kita pergi balik semula pada yang ni, unjuran sudut ketiga ini, kita melihat pelannya berada di atas. Lihat ya. Pelan berada di atas. Okey, seterusnya pelajaran kita adalah bagaimana unjuran sudut pertama terhasil. Okey, tadi kita dah lihat perbezaan di antara sudut pertama dan sudut ketiga. Tapi kita nak tengok juga macam mana sudut ini terhasil. Bagaimana sudut pertama ini terhasil. Okey, objek diletakkan dalam keadaan terapung pada satah sukuan pertama. Ini adalah satah ukuran pertama. Jadi, yang berwarna merah ni, pelajar anggaplah ini adalah kertas yang telah dilipat. Ini adalah objek yang terapung pada kertas di sini. Okey, bagaimana menarik objek? Lihat ya. Unjuran sudut pertama tadi dah beritahu unjuran berterima ni di belakang mata kita. Maknanya kalau objek tu sebelah sini, dia di belakang. Jadi dia tarik ke belakang.
ditarik belakang kena dengan kertas berwarna merah ini. Jadi pelan ditarik ke bawah berkena dengan kertas berwarna merah ini. Itu sebab pelan dia di bahagian bawah. Okey, kalau kita buka lukisan ini, ini kita dah buangkan objek dia. Di sini kita dah buangkan objeknya. Yang kita ada hanyalah lampiran kertas yang dah lipat. Kita buka lampiran kertas dan lipat itu, dia akan jadi lampiran di sini. Pelannya di bahagian bawah dan hadapan ni di bahagian atas. Pelajar boleh nampak, okey. Kalau tak faham, pelajar boleh ulang semula video ini dan lihat beberapa kali sampai faham. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana sudut ketiga terhasil. Sudut ketiga terhasil adalah dia berada pada sukuan ketiga. Okey, ini dipanggil sukuan ketiga di mana kertas berwarna merah ini dilipat dalam keadaan sukuan ketiga. Lihat ya. Okey, lukisan, bagaimana lukisan ortografik ditarik? Okey, lukisan ortografik dia tarik pada arah mata. Jadi ditarik ke hadapan. Ini ditarik ke atas. Itu sebabnya unjuran sudut ketiga pelannya berada di atas. Hadapan berada di bawah. Okey, bila kita buka, kita hilangkan objek. Kita hilangkan objek. So, ini hanya ada kertas saja. Kita buka kertas ini menjadi satu lampiran. Dia akan berbentuk pelannya berada di atas, hadapan berada di bawah. Seperti mana yang diberitahu, sisi mesti berada di sebelah hadapan. Pelan sebelahnya adalah sudut 45. Ini adalah basic yang perlu pelajar tahu. Okey, seterusnya kita belajar mengenai simbol utama dalam unjuran. Ini simbol unjuran. Ini adalah basic utama dalam unjuran. Okey, katakan dalam soalan, bina satu unjuran sudut ketiga. Jadi, pelajar-pelajar dah faham macam mana nak buat unjuk ketiga. Metod atau kaedah unjuran sudut ketiga tu macam mana. Pelan dia berada di atas. Tapi, bila tiada soalan macam tu, binakan lukisan berikut. Dia hanya menunjukkan simbol di sini saja. Ini adalah menunjukkan simbol unjuran sudut pertama. Dan ini adalah menunjukkan unjuran sudut ketiga. Jadi, pelajar-pelajar kena hafal. Unjuran sudut pertama ditarik daripada pandangan sudut pertama dan pandangan sudut ketiga. Jadi, dengan melihat simbol ini saja pelajar dah tahu ini adalah unjuran sudut ketiga. Melihat simbol ini, pelajar sepatutnya dah tahu ini adalah unjuran sudut pertama. Jadi, kalau soalan tidak mengeluarkan melukis dalam unjuran sudut ketiga, dia hanya memberi simbol ini sahaja. Maknanya pelajar seharusnya sudah faham. Harap pelajar boleh hafal dan ingat baik-baik. Sebab unjuran ortografik ini agak susah dan menggunakan imajinasi yang tinggi. Bagaimana melukis unjuran ortografik kita akan belajar di lain slide. Semoga ini saja yang dapat disampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.